Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-364 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang adanya kebaikan dan manfaat untuk setiap daripada kita, dan pertemuan yang akan menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran dan agar Al-Quran boleh kita bawa dalam kehidupan seharian. Ahlan Kak Zabaria Muhammad Yusof, Muhammad Nizam Rahadi, Zimadon, Rahila Junid, Saadia Kamin, Zainun Hadi, Ida Nur Ida, Jamaliyah Manab, Princess Tengku Abdullah, Kamiza Muhammad Amil, Aminah Hitam, Ana Sukaimi, Siti Mazura, Farida Hamdan, Laila Umma, Ayahman, Tuan Nurahim Sharif, Zahra Alias, Nadiah Nawawi, Nuraini Bimbin, Farida Hamdan, Rohani Abdul Jalil, Nur Maria, kemudian Salabia Sa'ad, serta Kak Aminah Hitam, Nurazia Mukhtar, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Kak Safia Sapian, Rahila Junid, Zaliha Kamaruddin, Syamsia Salih, Laitun Absah dan Siti Zabidah Hasan. Ahlan kepada semua yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mendoakan, moga Allah kurniakan doa yang sama kepada sahabat-sahabat semua. Pada pagi ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-142, masih lagi pada surah yang ke-6, surah Al-An'am, pada ayat yang ke-114. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 142, surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat 114. Sebelum daripada itu, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Maka pada ayat yang ke-114 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusariha, untuk jelaskan kepada orang-orang musyrik, bi annallaha, bahawa sesungguhnya Allah wahdah, Allah itu adalah esa, bahkan huwal hakam, Allah lah pemutus ataupun hakim yang benar, yang sebenar. Dan sesungguhnya kita Allah, Al-Quran, itulah petunjuk dan juga bukti dan dalil yang paling besar yang menunjukkan ke atas kebenaran baginda pada apa yang baginda Nabi SAW ajak dan terangkan kepada mereka. Maka ini adalah ringkasan daripada ayat yang ke-114, di mana Allah perintahkan baginda Nabi SAW untuk jelaskan dengan orang musyrik. Yang pertama, Allah itu esa. Kemudian yang kedua, Allah itu adalah hakam yang sebenar. Nanti kita akan baca sababun nuzul dia. Dan yang ketiga, pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa Al-Quran itu
adalah bukti yang paling kuat, yang paling besar, yang menunjukkan terhadap kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sababun nuzul untuk ayat ini? Ada sababun nuzul dia. Kerana kita bercerita tentang hakam, tentang pemutus bicara, tentang ataupun dalam istilah kita dipanggil hakim. Tetapi ada beza. Ada beza di antara hakam dan juga ada beza di antara hakim. Maka di sini kata dalam tafsir Al-Wasit menyebut, diriwayatkan anna musyriki Mekah, sesungguhnya penduduk musyrik Mekah, mereka berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, jom kita jadikan di antara kita hakaman, satu pemutus bicara, satu hakam, satu hakim. Daripada mana? Min ahbaril Yahud, daripada ulama-ulama Yahudi, ataupun daripada ulama-ulama Nasrani. Kita lantik hakam, biar mereka yang putuskan masalah di antara kita. Biar mereka yang putuskan tentang Al-Quran yang kamu ajak. Biar mereka yang putuskan. Sebab mereka pun ada ilmu. Itu pandangan orang Quraisy Mekah. Pada waktu itu mereka bertanya kepada Nabi SAW untuk baginda Nabi SAW apa maklum bersetuju untuk dilantik hakam, dilantik pemutus bicara di antara orang Quraisy dan juga baginda Nabi SAW. Apakah yang mereka nak minta untuk orang Yahudi ataupun Nasrani putuskan? Liyukhbirina, supaya mereka pada waktu itu mengkhabarkan kepada kami, anka, tentang kamu wahai Muhammad, bima fi kutubihim, daripada apa yang ada dalam kitab-kitab mereka, min Amerika, berkenaan urusan kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 114 ini, yang mana Allah memerintahkan baginda Nabi untuk menjawab kepada orang-orang musyrik Mekah terhadap permintaan mereka. Maka itu adalah sababun nuzulnya. Lalu apakah pada waktu itu terjemahannya? Firman Allah, afa ghairallahi abtaghi hakama. Ini bahagian pertama. Adakah? Lalu adakah itu soalan? Tetapi kita boleh catat di situ soalan dalam bentuk ingkar, tak bersetuju. Adakah? Adakah patut ghairallah, selain, kepada selain Allahi, daripada Allah. Afa ghairallah, maka, minta maaf, ada terjemahan maka di situ kerana ada fa. Afa ghairallah, maka adakah patut kepada selain daripada Allah. Itu adalah terjemahannya. Apakah terjemahannya? Afa ghairallah, maka adakah ghairallahi, patut kepada selain daripada Allah. Maka adakah patut kepada selain daripada Allah? Abtaghi, aku mencari, hakama, seorang hakim, seorang hakam, seorang pemutus bicara. Hakam untuk apa? Pemutus bicara untuk apa? Pada waktu itu pemutus bicara dan hakam untuk pada waktu itu memutuskan tentang Al-Quran. Memutuskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW disuruh untuk jawab kepada orang musyrik Mekah, adakah patut aku mencari selain daripada Allah sebagai hakam? Allah adalah hakam aku. Allah adalah pemutus bicara aku. Allah adalah hakim dan penentu untuk aku. Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah perintahkan Nabi untuk bersabda, wahuwa, waw itu adalah waw haliyah, dalam keadaan. Waw itu adalah waw haliyah yang memberi terjemahan dalam keadaan. Wa, dalam keadaan. Huwa, dialah, iaitu Allah, allazi, zat yang, anzala, telah menurunkan, ilaikum, kepada kamu, al-kitaba, kitab Al-Quran, mufassala, secara terperinci. Allah yang turunkan Al-Quran, Allah yang turunkan kitab
kamu nak menjadikan ulama Yahudi ataupun ulama Nasrani sebagai pada waktu itu pemutus bicara berkenaan tentang Nabi dan Al-Quran. Yang turunkan Al-Quran Allah, Al-Quran yang mufassala, yang begitu detail, yang begitu lengkap, yang begitu terperinci. Tapi kamu nak jadikan manusia pada waktu itu sebagai hakam, sebagai pemutus bicara. Maka Nabi SAW tidak bersetuju. Afaghairallah, adakah patut kepada selain daripada Allah aku mencari hakam? Menjadi pengajaran yang pertama buat kita bahawa sebenarnya manusia pada waktu itu tidak patut mencari selain daripada Allah, selain daripada apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, di dalam bimbingan Rasulullah sebagai hakam, sebagai pemutus bicara, sebagai hakim. Maka maksud daripada ayat ini adalah, kalau kita lihat, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada semua golongan musyrik ini, a'amilu ila zakharifis syaitan, adakah patut aku cenderung kepada kebatilan yang telah diperhiaskan oleh syaitan? Fa'atlubu, maka aku mencari hakam, pemutus bicara selain daripada Allah, supaya golongan selain daripada Allah yang boleh memutuskan di antara aku dan kamu. Padahal Allah yang telah menerangkan segala-gala daripada yang benar dan batil. Maka janganlah pengajarannya kita cari selain daripada Allah sebagai hakam. Pengajaran yang kedua yang kita dapat pada ayat ini, bahawa sebenarnya Al-Quran itu adalah mufassala. Al-Quran itu sebenarnya terperinci. Penerangan dia terperinci, pengajaran dia terperinci, padanya hidayah dan petunjuk, namun untuk orang yang mencari, namun untuk orang yang mahu. Maka sebab itulah kita nampak di sini bahawa Allah tegaskan Al-Quran itu adalah mufassala, ianya pada waktu itu adalah sangat terperinci. Padanya ada menceritakan tentang tauhid, padanya ada menceritakan tentang risalah baginda Nabi, padanya ada menceritakan tentang golongan yang terdahulu supaya kita mengambil pengajaran daripadanya. Padanya adanya ilmu-ilmu awail, iaitu ilmu-ilmu kepada tercetusnya menjadi pencetus kepada ilmu-ilmu yang datang kemudian. Maka firman Allah, afaghairallah, maka adakah patut kepada selain daripada Allah? Abtaghi, aku mencari sebagai hakam. Apakah maksud hakam? Pemutus bicara. Wa, dalam keadaan huwa, Allah yang telah menurunkan, allazi, yang anzala telah menurunkan, ilaikum, kepada kamu, al-kitabah, iaitu Al-Quran, mufassala, secara terperinci, secara detail. Firman Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada orang-orang Quraisy, pada waktu itu kamu nak menjadikan orang Yahudi sebagai hakam, kamu nak menjadi orang Nasrani sebagai hakam. Orang Yahudi dan Nasrani sendiri tahu bahawa sebenarnya Al-Quran ini adalah datangnya daripada Allah, tapi mereka akan berdusta. Mereka akan menyembunyikan kebenaran. Lalu orang yang nak kamu jadikan sebagai pemutus bicara, wahai Quraisy, orang yang kamu nak jadikan sebagai hakam, mereka pun pada waktu itu tahu Al-Quran pada waktu itu datangnya daripada Allah. Tetapi mereka akan sembunyikan kebenaran. Tetapi mereka pada waktu itu tidak akan maklumkan kebenaran. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, wallazi, dan orang-orang yang ataina, yang kami telah berikan, hum, kepada mereka, al-kitaba, kitab, iaitu Taurat dan Injil. Orang yang kamu nak jadikan sebagai hakam, orang yang kamu nak jadikan sebagai pemutus bicara di antara baginda Nabi dan juga dengan kamu. Orang yang kamu nak lantik tu, yang kamu percaya dengan pada waktu itu keilmuan mereka, yang kamu percaya pada waktu itu dengan sikap mereka. Mereka itu pun sebenarnya tak akan menceritakan yang benar, padahal jauh di dalam hati mereka, mereka tahu Al-Quran itu datangnya daripada
Allah. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, wallazi, dan orang-orang yang ataina, kami telah berikan hum, kepada mereka, al-kitaba, kitab, iaitu untuk Yahudi Taurat, untuk Nasrani Injil. Allah tegaskan, ya'lamun, mereka mengetahui, anna, sesungguhnya, hu, Al-Quran itu, munazzalun, diturunkan, min, daripada Rabbika, Tuhan kamu wahai Muhammad, bilhaq, dengan penuh kebenaran. Dengan penuh kebenaran. Orang Yahudi percaya nak lantik sebagai hakam, mereka pun tak berkata benar. Sebab mereka tahu Al-Quran datang daripada Allah, tetapi mereka akan sembunyikan kebenaran. Sebab itulah firman Allah Subhanahu wa taala, fala, maka janganlah, takunanna, sesekali kamu menjadi. Itu ada takkid penegasan. Maka janganlah sesekali kamu menjadi, min, daripada al-mumtarin, orang-orang yang pada waktu itu ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Maka pada waktu itu janganlah kamu menjadi daripada kalangan orang-orang yang ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran. Jangan ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran. Maka inilah kita nampak bagaimana Allah menyuruh Nabi menjawab kepada orang Quraisy Mekah ketika mana mereka ajak Nabi untuk menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai hakam. Pengajaran untuk kita yang pertama tadi, jangan mencari hakam, pemutus bicara selain daripada Allah dan juga Rasul serta Al-Quran. Yang kedua, menjadi pengajaran untuk kita bahawa sebenarnya Al-Quran itu ada padanya ilmu-ilmu yang terperinci, cuma pada waktu itu sedikitnya pengetahuan kita menjadikan kita tidak nampak banyak daripada Al-Quran. Yang ketiga, Allah menerangkan kepada kita sikap golongan Yahudi dan Nasrani yang walaupun mereka ada ilmu daripada kitab-kitab yang terdahulu, Taurat dan Injil, bagaimana mereka sanggup menyembunyikan yang benar walaupun secara hakikatnya mereka tahu bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah. Mereka tahu pada waktu itu Al-Quran itu adalah datangnya daripada Allah. Maka sebab itu, ketika mana adanya orang-orang yang engkar kepada Al-Quran, adanya orang-orang yang kufur pada Al-Quran, lalu mereka mendakwa ini bukan Al-Quran, ini bukan Al-Quran, di manakah kita patut berada? Firman Allah, fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sesekali kamu berasa ragu tentang kebenaran Al-Quran. Kita jangan berasa ragu tentang kebenaran Al-Quran. Bila Al-Quran kata A, seluruh umat manusia kata B, kita tetap akan berkata A. Kenapa? Sebab itu adalah Al-Quran. Maka sebab itu firman Allah, fala takunanna, maka janganlah kamu pada waktu itu tergolong daripada kalangan orang-orang yang ragu. Kenapa? Sebab orang Yahudi dan Nasrani pun mereka akan mendustakan Al-Quran. Kenapa mereka akan dustakan Al-Quran? Padahal mereka tahu Al-Quran itu datangnya daripada Allah. Maka di sini dalam tafsir Al-Wasit menyebut, kerana hasad, kerana dengki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-115, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Al-Quran. Kan tadi kita dah baca pada ayat 114, Allah sebutkan antara sifat Al-Quran, Al-Quran itu adalah mufassalah. Al-Quran itu adalah terperinci. Maka pada ayat yang ke-115, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Al-Quran itu adalah sempurna. Al-Quran itu adalah sempurna. Maka firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sebahagian daripada sifat-sifat Al-Quran. Firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Firman Allah menceritakan tentang sifat Al-Quran. Wa pada ayat 115, wa dan tammat, telah sempurna, kalimatu rabbika, kalimah Tuhanmu wahai Muhammad. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah Tuhanmu?
itulah dia Al-Quran. Firman Allah, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu, iaitu Al-Quran. Apakah sifat Al-Quran? Ianya sempurna. Selain daripada sifat Al-Quran pada ayat sebelum ini mufassalah, ianya terperinci. Lalu Al-Quran itu sempurna. Al-Quran itu banyak pengajaran padanya. Firman Allah, sifat yang berikut tentang Al-Quran, ianya adalah sedekah, sempurna kebenarannya, wa adalah, dan sempurna keadilannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la mubaddila, langsung tidak akan ada. La itu adalah lam nafyul jins, maka ianya memberi makna yang sangat-sangat yang sangat-sangat sempurna. La, langsung tidak akan ada. Mubaddil, orang yang akan mengubah, li kalimatih, terhadap kalimah-kalimahnya. Pengajaran yang ada untuk kita pada ayat ini, Allah jamin tak ada yang akan ubah Al-Quran. Allah jamin tak ada yang akan pada waktu itu boleh memanipulasi Al-Quran. Firman Allah, la mubaddil, tidak ada yang akan mengubah kalimah-kalimah Al-Quran. Berbeza daripada Taurah, tidak ada jaminan itu. Berbeza daripada Injil, tidak ada jaminan itu. Berbeza daripada Zabur, tidak ada jaminan itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa, dan dialah, iaitu Allah, As-Sami', yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah maha mendengar akan semua perkataan dan perkara yang dibincangkan oleh manusia, dan Allah mengetahui tentang apa yang disembunyikan di dalam hati-hati manusia. Maka inilah serba sedikit tentang sifat-sifat Al-Quran dan pengajaran yang kita boleh ambil bahawa Al-Quran itu adalah benar daripada Allah, walaupun disembunyikan kebenarannya oleh orang Yahudi dan Nasrani, dan juga golongan yang tahu Al-Quran ini datangnya daripada Allah. Dan kemudian Allah ceritakan serba sedikit tentang sifat-sifat Al-Quran. Namun pengajaran yang kita patut ada adalah pada penghujung ayat 114, firman Allah, fala takunanna minal mumtarin, jangan sesekali kamu rasa ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Jangan rasa ragu. Al-Quran datangnya daripada Allah. Al-Quran itu sempurna kebenaran dan keadilannya, dan pasti tak akan ada yang boleh mengubahnya. Moga-moga kita menjadi golongan yang semakin hari semakin dekat dengan Al-Quran. Kita bawa Al-Quran dalam kehidupan seharian. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan berjumpa pada jam 9 nanti dalam perkongsian kitab Marhaban Ya Ramadan. Terima kasih kepada semua untuk yang kali pertama join. Jemput join grup Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa jam 9 nanti buat yang berkelapangan insya-Allah. Untuk yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share dan kongsi. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Terima kasih semua.